Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sedih dengar bab Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah di Sabah walaupun dah 60 tahun. Pantang lari dan pantang lompat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Imam Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Berhormat Tuan Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat Shah Alam. Sebenarnya industri padi dan beras adalah merupakan satu sektor agromakanan yang penting dalam mengeluarkan makanan ruji utama untuk rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, negara kita masih perlu mengimport hampir 30% beras bagi menampung keperluan penduduk di negara ini saban tahun. Berdasarkan kepada perkara tersebut, Kementerian menyedari bahawa kebergantungan kepada beras import akan menjejaskan sekuriti bekalan makanan negara. Sekiranya terdapat gangguan bekalan daripada faktor-faktor luar kawaran seperti sekatan perdagangan luar, pandemik wabak penyakit dan sebagainya. Justru, sekuriti makanan negara bagi beras perlu diperkukuhkan selaras dengan perancangan yang terkandung dalam dokumen dasar utama MAFI, iaitu Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 dan juga Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Bagi meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran padi dan beras negara, program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SBB telah diperkenalkan oleh kerajaan pada Februari tahun 2021 yang melibatkan 3 entiti utama dengan izin Special Purpose Vehicle SPV, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan ataupun PPK, golongan pesawah dan juga syarikat peneraju. Tujuan utama pelaksanaan program Smart SBB adalah seperti berikut. Pertamanya, meningkatkan hasil padi domestik dengan penglibatan pihak swasta yang sedia terlibat dalam industri menerusi pelaburan modal, kepakaran dan juga keupayaan teknologi yang dimiliki oleh mereka. Peningkatan hasil dan juga produktiviti padi tempatan ini penting bagi memperkukuhkan sekuriti bekalan makanan negara dan juga tahap sara diri negara terhadap beras. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara berhadapan dengan pengurangan kawasan bertanam padi pada setiap tahun. Program Smart SBB menyasarkan peningkatan purata hasil padi nasional kepada 7 tan metrik sehektar dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, berbanding purata hasil semasa adalah sekitar 3.5 ke 4.3 metrik tan sehektar. Justru membantu pencapaian untuk sara diri beras negara kepada 75% menjelang tahun 2025 atau sebelum berakhirnya RMK 12. Keduanya, untuk mengoptimumkan penggunaan sumber menerusi penyatuan pengurusan sawah dan memodernkan aktiviti penanaman padi menerusi penggunaan teknologi dan mekanisasi terkini. Hal sedemikian kerana pengembangan sumber lebih mudah dilakukan menerusi satu pengurusan manakala kos-kos tambahan akan diserap oleh syarikat peneraju. Ketiganya, untuk meningkatkan pendapatan pesawah yang sebahagian besarnya masih berada dalam bawah kategori B40 berikutan masih mengusahakan tanah sawah secara individu dan juga bersaiz tidak ekonomik, iaitu kurang daripada 2 hektar. Penglibatan dalam program ini akan membantu mereka menjana pendapatan tambahan menerusi peningkatan hasil serta pengurangan kos pengeluaran. Dan keempatnya, mempromosikan jalinan usaha sama pihak swasta dan pesawah menerusi kaedah pertanian kontrak ataupun kontrak farming antara syarikat peneraju dan juga pesawah. Kementerian meyakini bahawa pelbagai masalah atau isu utama di lapangan seperti pendapatan pengeluar padi yang rendah,
kos pengeluaran yang tinggi, kekurangan mekanisasi dan juga otomasi, persekitaran perniagaan yang tidak kondusif dan kerugian pasca tuai dapat diatasi melalui pelaksanaan program Smart SBB. Kejayaan Smart SBB pada 1/2021 yang lalu telah diterjemahkan melalui pencapaian aspirasi keluarga Malaysia AKM MAFI. Sehingga Oktober tahun 2021, bilangan penglibatan dan hasil pendapatan kumpulan sasar iaitu pesawah telah berjaya melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak 28 hingga 180%. Seramai 3,811 orang pesawah telah mendapat manfaat daripada program Smart SBB melibatkan kawasan penanaman padi sebanyak 9,777 hektar di beberapa tempat termasuk kawasan Aida Barat Laut Selangor dan Aida Seberang Perak. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Silakan soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Menteri atas jawapan tadi. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ini dunia sedang mengalami perubahan iklim dan kita dapati bahawa hujan yang ekstrim dan cuaca kepanasan yang ekstrim boleh merosakkan hasil tanaman. Ini tidak akan menjejas hanya negara kita tetapi juga negara-negara dari mana kita mengeksport, ya, daripada kita mendapat bekalan padi, ya, ataupun beras, ya. Maka saya ingin bertanya, apakah usaha di pihak kementerian untuk menghasilkan benih yang lebih berdaya tahan yang akan menentukan bahawa usaha-usaha yang dilakukan seperti mana yang disebutkan tadi tidak akan rosak dan gagal oleh kerana perubahan iklim yang sedang kita alami, ya. So in other words, dengan izin, ya, kita tak boleh andaikan bahawa keadaan ni semua sama aja, ya. Dunia sedang berubah, ya. Cuaca sedang berubah. Adakah kita telah bersiap sedia dengan melakukan R&D untuk menghasilkan benih yang lebih berdaya tahan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam yang begitu berminat sekali untuk bersama-sama kita supaya dapat menyumbang kepada pembangunan produktiviti beras dan juga padi. Untuk makluman ahli yang berhormat, bahawa pada ketika ini MARDI dengan kerjasama semua dengan kolaborasi semua institusi pendidikan tinggi sentiasa menjalankan pendidikan dan mengeluarkan beberapa jenis padi yang baru. Dan benih padi baru pada ketika ini yang kita perkenalkan iaitu AS21, iaitu kerjasama daripada pihak Atomic yang telah mengeluarkan satu benih padi yang baru. Dan kita sentiasa bukan sahaja berkolaborasi dengan universiti-universiti tempatan dan juga agensi-agensi yang lain, bahkan pada negara-negara lain, supaya kita dapat penemuan-penemuan baru yang boleh meningkatkan lagi pengeluaran dan seterusnya untuk meningkatkan pencapaian kita supaya kita dapat mencapai sebanyak 75% SSL sehingga tahun 2025. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan, setuju.